khaufun, tak takut, walahum yahzanun, dan tidak duka cita. Ini dua perasaan yang kalau ada dalam hati kita, kita tak takut pada manusia dan kita tak duka cita dengan apa yang dihilangkan daripada kita, maka baru kita jadi orang beriman. Baru dianggap orang amanu, kan, bukan orang amno, amanu. Tu ingat, oh ni pasal dulu tahun 90-an ada orang main-main. Dia kata apa? Tuhan sebut, pas tak ada dalam Quran, tapi amno ada. Mana? Ya ayyuhallazina amnu. Kalau Jahawi kan alif min nun wa amnu. Jahawi. Dia main-main pula Al-Quran. Maka orang PAS pula cari satu ayat. Dia kata ada, betul, memang ada orang amnu. Ya ayyuhallazina amanu faqala fatibah. Wahai orang amnu, pakahlah fatibah. Jadi dua-dua rosak. Orang amnu tu rosak, orang PAS ni rosak juga. Dia kata Tuhan suruh orang amnu pakah pah. Faqala fatibah. Ini jangan tiru, saya sebut saja. Kenapa? Allah Ta'ala nak kita ini orang yang dijemput masuk syurga ialah orang yang mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang beriman, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalikanlah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha meredai, dan masuklah di kalangan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Baru Tuhan panggil welcome. Tapi syarat mesti hati tenang. Jadi itu yang tidak la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut dan tidak duka cita. Hilang macam Nabi Ayub. Hilang harta dia. Gedung-gedung dia dibakar oleh syaitan, tak apa. Selamat. Asal apa? Gedung terbakar, alhamdulillah. Banyak sikit masa nak semayang, nak zikir. Kemudian mati pula anak dia seorang demi seorang, seorang demi seorang. Nabi Ayub kata alhamdulillah. Kan isteri datang, bang, anak kita dah mati. Alhamdulillah. Abang ni manusia ke apa ni? Marah dia. Itu kan amanah. Dan Tuhan ambil, hilanglah amanah. Lagi banyak amanah, lagi susah kita. Lagi tak ada amanah, lagi senang. Nah, contohlah kita kata, kalau sini wartawan tu, amanahnya suruh siapkan satu artikel, esok nak terbit. Kalau tak siap, tak susah hati kita. Tapi kalau tak ada kerja, bos kata, bos, artikel pun nak buat esok, tak payah, awak rehat je. Senang tak? Bagus bos, bagus. Kita pun seronok. Tapi kalau malam ni kena siap, pukul 12 kena hantar, I want to see on my table. Sudah, kita tak kelang kabut. Masa tu pukul 10. Dia suruh siap pukul 12 atas meja dia. Tak perlu kesah kita. Begitulah juga orang yang Nabi Ayub tadi, bila anak dia mati seorang demi seorang, dah anak belah-belah orang, mati semua. Dia kata alhamdulillah. Pasal apa? Amanah sudah diambil balik oleh Tuhan. Maka tak perlu lagi jaga amanah. Tapi isteri dia marah sebab isteri rasa, saya yang mengandung, abang sedap lah. Bolehlah kata gitu sebab abang tak mengandung. Saya duk mengandung, bawa perut 9 bulan 10 hari ni, 12 orang 12 kali bawa gitu. Amboi, dia rasa dia punya anak. Ini silapnya. Bila kita rasa kita punya, itu yang kita marah. Kita marah ke Tuhan, kenapa? Oh God, why you do this to me? Kan? Tapi kalau kita tahu itu dari Tuhan, marah buat apa? Umpamanya komputer ini saya pinjam daripada NST. Tiba-tiba dah habis ceramah, NST pun ambil balik. Dan saya tahu ini NST punya, maka okey dah tak? Tapi ini saya bawa sebab NST tak boleh pakai. Kalau dia ambil, baru saya marah. Saya punya ni, saya bawa. Kalau saya punya. Tapi kalau orang punya, orang ambil balik, alright lah. Begitu. Jadi tak perlu kita rasa sedih atau duka cita. Dan nak capai kepada makam tidak bersedih, tidak duka cita ini, lepas tu Tuhan sebut orang yang sampai kepada makam ini adalah makam para wali. Inna awliya'illah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali tidak sedih, tidak duka cita. Susah kan? Kita, sebab itu Nabi kata, Nabi takut. Nabi suruh hafal ayat 1 sampai 10, 100 sampai 110 surah Kahfi. Dah hafal belum? Supaya nak elak daripada Dajjal. Dan Nabi kata banyak yang mengikut Dajjal nanti adalah wanita. Saya pun terfikir, kenapa wanita ni? Bak lain kuat dia, bak ni lemah dia. Ramai dalam neraka pun wanita juga. Pasal apa ni? Rupanya itulah sifat kewanitaan. Anak menangis, laki selamba je. Anak nangis tu susu. Tapi ibu macam mana perasaan ibu? Anak demam, laki selamba je boleh tidur.
Tapi isteri tak boleh tidur. Pasal kebimbangan dia itu terlalu sangat. Kasih sayang itu, kebimbangan itu. Sebab itu bila Dajjal datang dalam keadaan kita kelaparan. Bila kita lapar, suami dia boleh tahan, dia boleh pergi cari sebagainya. Tapi isteri dia tidak boleh tahan. Dan disitulah dia buat kesalahan. Bila dia tidak boleh tahan melihat anak dia kelaparan. Anak dia sakit perlu ubat. Anak dia lapar nak makan. Dia boleh tahan diri dia, tapi anak dia tak boleh tahan. Dan ketika itu dia sanggup untuk mengikut Dajjal demi mendapat makanan untuk diberi kepada anak dia. Ketika itulah dia kufur. Itu Nabi kata wanita banyak yang mengikut Dajjal. Dengan sebab sifat kewanitaan dia tadi. Tak sampai hati. Sebab Dajjal datang ketika kita kelaparan, kebuluran, 3 tahun. Hujan tak turun, 1/3 pada tahun pertama, tahun kedua 2/3, tahun ketiga tak turun hujan langsung. Tiba-tiba datang Dajjal dalam keadaan kita ke bulu, Dajjal bawa makanan. Dia kata syarat nak makanan, ikut saya. Lelaki mungkin dia kata tak apa, saya tak mau ikut awak, mati pun matilah. Tapi perempuan, dia pun kata saya pun tak apa. Tapi di saat dia, mak, saya lapar mak. Sudah. Ketika itu mula, dia pun hati dia, sudah, keluh kesah. Apalagi anak dia pula sakit, mak, kalau tak makan, adik mati mak. Sudah, Dajjal kata, macam, nak tak nak? Mungkin boleh sabar lagi. Lepas tu anak dia pun pengsan, masuk hospital. Masa tu dia kata, okeylah, sikit dia tahu, sikit je. Sikit tu Dajjal kata, hormat dulu, tunduklah kepada saya dulu. Mengakulah saya ini Tuhan. Baru saya bagi, bukan saja sikit, saya bagi semua. Apa awak nak? Tak, boleh tak tahan kita waktu itu? Sebab tu Nabi suruh minta jauh. Jangan mati ataupun jangan hidup di saat Dajjal itu muncul. Mintalah dengan Tuhan mati dulu sebelum Dajjal keluar. Sebab jarang manusia boleh bertahan dengan Dajjal ini. Untungnya mati dulu. Jadi mak bapak kita yang mati awal, untung dia. Kita pun ada can lagi ni. Mati dulu. Siapa yang sama dengan saya dah, berjanggut putih dah ni, InsyaAllah mungkin mati dulu sebelum Dajjal keluar. Dajjal kalau ikut kira-kira ada seorang ulama lebih kurang, dia kata 20 ke 30 tahun lagi. Dia kata. Jadi anak-anak kita yang muda belasan tahun ni ada can bertemu. Tak tahulah macam mana. Mampu tak dia? Tempat mati dulu ya, alhamdulillah. Jadi pergi Mekah, ya Allah, matilah sebelum Dajjal keluar. Takut kita tertipu. Dajjal ini bukanlah besar sangat dia, tapi Tuhan bagi dia punya kehebatan itu. Hujan dia boleh beritahu, langit jangan turun hujan, macam Tuhan dia. Bumi jangan keluar air. Air sungai yang mengalir, rumah kita, kawasan rumah kita, dia boleh berhenti. Sungai, kau berhenti, kau pindah pergi duduk Puchong. Pasal apa? Puchong ramai Cina. Keramat kawasan Melayu, Kampung Pandan kawasan Melayu. Dia boleh pindah sungai pergi. Jadi kalau orang imannya lemah, macam Tuhan ni. Fir'aun dulu sungai Nil bukan pindah, berhenti je. Nil berhenti, naik balik sungai Nil. Itu Fir'aun, tak hebat dia. Sebab tu orang mengaku dia Tuhan. Apalagi Dajjal datang, hujan tengah turun, nak ikut saya tak nak ikut. Hujan berhenti hujan. Naik balik hujan tu. Elok-elok Sungai Kelang ada. Dia kata Sungai Kelang pindah pergi Puchong, jadi Sungai Puchong pula. Pasal Puchong tak ada sungai, pergi Kerara dan sebagainya. Itu Dajjal. Datang bawa makanan. Syurga bawa neraka. Dia bawa syurga neraka. Dia pikul. Saya nak sebut ni, takut tersilap sebut. Dajjal bawa macam apa? Macam apek dulu bawa kandar. Kandar. Jadi dia macam ada lambang satu. Risau takut orang kata gitu pula. Jangan silap statement ya. Jadi dia bawa pengandar, depan dia kata syurga, belakang neraka. Syurga tu nampak makanan macam-macam. Yang macam neraka ni nampak macam neraka betul. Siapa yang tak ikut dia, dia sumbat dalam neraka. Nampak macam dibakar oleh api. Siapa yang ikut dia, masuk ke dalam syurga dia. Boleh makan macam-macam. Itu Dajjal datang. Dan dia boleh bergerak pantas. Dalam satu dunia ni, dia boleh bergerak dalam masa 40 hari saja. 40 hari dia pergi. Merata dunia dia boleh pergi.
Kenapa? Hari pertama sebenarnya setahun lebih. Sebab hari pertama Dajjal keluar, lamanya seperti 1 tahun. Hari pertama. Hari kedua, lamanya seperti sebulan. Hari ketiga, lamanya seperti seminggu. Hari yang keempat, barulah seperti hari-hari biasa. Jadi, seolah-olah 40 hari itu seperti 1 tahun, 1 minggu, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, campur 37 hari, mana 40. Jadi seperti setahun, sebulan, dan 40 hari. Boleh? Itulah lamanya Dajjal ada di bumi. Sebelum Nabi Isa datang turun bunuh dia. Inilah. Okay. Inilah gambar Mekah. Okay. Tengok orang lamanya. Sekarang ini di dataran. Dataran yang tempat orang tawaf. Itu yang putih tu Hijri Ismail. Di sebelah Hijri Ismail ni ada ini nampak makam Ibrahim. Kecil tak? Jadi ini Hijri Ismail sunat masuk dalam sembahyang. Kalau kita tak ada peluang nak masuk, sebab ini ketika dia cuci, jadi kita tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, ingat jangan tamak. Minta dengan Tuhan bagi peluang masuk. Bila dapat masuk sembahyang 2 rakaat, doa lebih kurang keluar. Jangan duduk tak mau bangun. Ada orang dapat masuk tak mau bangun. Sama di Raudah, tamak. Masuk Raudah tak mau keluar sampai dihalau. Jadi kita jangan tamak. Ini makam Ibrahim. Karena di sini hujung sini adalah Hajarul Aswad. Ini kita panggil rukun Yamani, tempat kita nak doa. Ini kita jalan saja, pusing. Dan tawaf jangan masuk dalam ini. Kalau kita tawaf masuk dalam Hijri Ismail, itu dikira kita dalam Kaabah. Jadi tak dikira, mesti luar. Dan sunat sembahyang di belakang ini. Belakang ini sekarang sempit. Perempuan hanya sikit saja diberi ruangan. Lelaki banyak sikit. Kerana di keliling tu nanti sudah ada renovation. Jadi ruangan tak banyak. Jadi dapat tawaf, okey. Ini ketika gambar lama ni. Kalau gambar baru lain dah. Ini pandangan dalam Kaabah. Kerata rentas kita tengok. Ini pintu Kaabah dipanggil Multazam. Multazam, tempat mustajab doa. Tapi jangan pergi dekat tu. Macam orang Arab tu, kan duk bergayut kat situ. Itu semua khurafat. Itu jangan tiru. Tapi ada orang buat gosok-gosok, ada yang pergi tak dapat gosok, sentuh pun jadilah. Hanya orang India dia suka. Gitu. Jadi nak juga cuit dia. Nak juga dia. Jadi jangan tiru. Ada yang pergi bergayut tu. Kita tengok kan duk bergayut kat daun, kat kain tu. Lepas tu duk berdoa. Ada Allah bukan duduk situ. Kan? Duduk belakang, ni ada Kaabah juga kan. Doa lah jauh-jauh. Jadi jangan kita tiru pergi duduk bergayut. Itu dalam Kaabah ada 3 tiang je. Dulu cerita dia, pernah terjadi satu ketika dulu, zaman kerajaan Abbasiyah boleh masuk. Dan atas itu, dia tidak ada konkrit. Dia terbuka, open air, kita boleh tengok gitu. Terjadi seorang hamba Allah, diberi Allah Ta'ala masuk ke dalam itu, dia tengok dan dibuka pintu langit. Semua 7 pintu langit dibuka. Dan dia nampak. Dia keluar, dia cerita kat orang. Bila dia cerita kat orang, akhirnya semua orang berebut nak masuk, nak tengok. Tak ada dah. Dan dia dibutakan matanya oleh Allah Ta'ala selepas itu. Lalu kerajaan ambil putusan tutup dan tak benarkan lagi masuk. Jadi di Mekah ni macam-macam benda yang Tuhan tunjuk kepada kita. Ada orang yang lepas tu kita kena bergantung dengan Allah. Jangan berebut. Kita duduk belakang sembahyang hajat, minta, ya Allah Tuhan aku, berilah aku peluang nak cium Hajarul Aswad. Kita pun pergi, jangan kacau orang. Ada yang terjadi, 2 tangan datang, sepak, dia masuk Hajarul Aswad selama yang dia suka. Tapi itu berlaku di alam lain, bukan alam zahir. Kalau alam zahir mesti kamera nampak tak? Ini terjadi dia je. Alam tu Tuhan bawa dia ke alam gaib dan dia nampak 2 tangan malaikat tepis manusia ramai-ramai, dia pun pergi.
Cuma je Rasulullah. Jadi macam-macam terjadi. Ada yang tengah-tengah sa'ir berdoa, ya Allah itu aku, bagilah peluang aku nampak Nabi. Tuhan tayang macam LCD di dinding. Tengah-tengah dia sa'ir itu, dia tengok ada 3 orang. Dia tanya tu guru dia, guru, tu siapa tu? Tu kata, yang depan sekali tu Nabi Muhammad, yang belakangnya Abu Bakar, yang belakang lagi Umar. So dalam dia sa'ir dia tengok, dia boleh nampak 3 sekali. Tapi dia aja orang yang tak nampak. Tok Guru memang nampak. Kalau anak murid nampak, Tok Guru memang nampak. Tidak macam mana Tok Guru tahu kan? Itu. Jadi Tok Guru dengan dia aja lah. Anak murid lain tak ditunjuk. Ini benda yang kita kata Tuhan bagi. Setiap orang yang pergi itu macam-macam cerita. Berarti yang pentingnya persiapan sebelum pergi, kita kena dah siap kat rumah. Bertaubat, sembahyang hajat, minta dengan Allah Ta'ala supaya pergi sana sihat, walafiat dan sebagainya. So kita pergi, kita nak buat ibadah. So bila kita nak buat ibadah, jangan pergi shopping dulu, selesaikan dulu ibadah. Ini orang setiap kali nak pergi sembahyang shopping, balik sembahyang pun shopping. Dah tak cakup beg, beli beg, dah beli beg, kosong pula, beli lagi. Jadi akhirnya pergi shopping je. Bukan tak boleh shopping, bukan tak boleh selfie. Satu lagi orang suka selfie. Nak tengah-tengah tawaf tu dan dia selfie. Dia tawaf tapi dia selfie diri dia. Macam mana? Saya pun sama selfie. Memang ada ni kita akan jumpa. Boleh katakan semua bawa handphone. Semua ada smartphone. Kita pun ada, dia pun ada. Tapi walaupun ada, simpan. Jangan dikeluarkan dulu. Selesaikan dulu. Tawaf, selesaikan sa'i cukup. Barulah nak selfie pun selfie lah. Boleh lah. Tapi jangan duduk tengah-tengah. Orang tengah tawaf, dia duduk selfie. Sibuk dia selfie. Ini pun satu masalah juga. Suka selfie. Dan naluri kita akan terikut. Orang lain buat, kita pun nak buat. Bukan tak boleh selesai. Selesaikan ibadah semua dulu. Cari peluang. Jangan sampai mengganggu orang. Orang nak tawaf, kita duduk selfie, kita ganggu dia. Nanti takut-takut selfie, tunjuk kat kawan, muka lain. Ada tanduk nanti pula. Nanya. Ini pemandangan dalam dekat. Sekarang orang tertentu. Ini dulu Kaabah pernah banjir. Pernah satu ketika banjir. Okey, kita dah 1:11. Ustaz Zaman kata tadi kena ikut time dah. Jadi kita berhenti. Setakat ni rehat sekejap. 15 minit. Sekarang pukul 11:40. Betul? 11.30.